Shalom saudara dan saudari. Mari kita jadikan lagu Bapa Engkau Sungguh Baik. Bapa, Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, ku berterima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Mari kita bersatu dalam doa. Ya Bapa kami yang di surga, kami bersyukur Engkau begitu baik untuk setiap kami. Engkau menyediakan segala yang diperlukan oleh kami tepat pada waktunya. Bapa, kami bersyukur Bapa. Kalau bukan Engkau, siapalah kami? Kalau bukan kalau bukan berkat-Mu Bapa, kalau bukan pemberkatan-Mu Bapa, siapalah kami Bapa? Biarkanlah kami datang ke depan Tuhan dengan hati yang rendah. Biarkanlah kami merendahkan hati. Biarkanlah kami datang untuk mendapat kekuatan dan juga tumpahan berkat-Mu pada hari ini Bapa, supaya kami ada kekuatan untuk mengharungi segala cubaan pada hari ini. Terima kasih Bapa, melalui firman-Mu Engkau akan menegurkan kami sekali lagi Bapa. Dalam Yesus Kristus yang Maha Berkuasa kami berdoa. Amin. Ya saudara dan saudari, biarkanlah kita merenung daripada Mazmur 80 ayat 9 hingga 20. Engkau membawa umat-Mu yang seperti pokok anggur keluar dari Mesir. Engkau mengusir bangsa-bangsa lain, lalu menanam pokok itu di negeri mereka. Engkau menyediakan tanah baginya. Akarnya mendalam dan menjala ke seluruh negeri itu. Bayangnya meneduhkan bukit-bukit dan dahan-dahannya menutupi pokok sedar yang besar. Cabang-cabangnya menjala ke laut tengah. Pucuk-pucuknya sampai ke sungai Efrat. Mengapakah engkau merobohkan pagar di sekelilingnya? Kini sesiapa yang lalu di situ dapat mencuri buah anggurnya. Babi hutan memijak-mijaknya dan binatang liar pun memakannya. Berpalinglah kepada kami, ya Allah yang Maha Kuasa. Pandanglah kami dari syurga. Datanglah dan selamatkanlah umat-Mu. Selamatkanlah umat-Mu yang seperti pokok anggur yang Engkau tanam. Pokok muda yang telah Engkau jadikan begitu kuat. Musuh kami telah membakar dan memotong pokok itu. Biarlah mereka dibinasakan oleh kemurkaan-Mu. Lindungilah dan peliharalah umat yang telah Engkau pilih. Bangsa yang telah Engkau jadikan begitu kuat. Tidak sekali-kali kami akan meninggalkan Engkau lagi. Biarlah kami hidup, lalu Engkau akan kami puji. Pulihkanlah kami, ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa. Kasihanilah kami supaya kami selamat. Nah, saudara dan saudari, hari ini pemazmur mengumpamakan Israel sebagai sepohon pokok anggur yang ditanam oleh Allah. Mari kita bacakan ayat 9 dan 10. Bagaimana pokok anggur ini boleh memenangi negara besar, memenangi negara-negara bangsa-bangsa yang lain. Ya, Engkau membawa umat-Mu yang seperti pokok anggur keluar dari Mesir.
Engkau mengusir bangsa-bangsa lain, lalu menanam pokok itu di negeri mereka. Engkau menyediakan tanah baginya, akarnya mendalam dan menjala ke seluruh negeri itu. Nah, saudara dan saudari, di sini kita boleh nampak, ya, sepohon pokok yang kecil mampu menewaskan Mesir, sebuah negara yang besar yang kuat, dan juga bangsa-bangsa lain yang kuat. Nah, saudara dan saudari, bayangkan umat Israel tidak pernah berperang. Mereka hanya pernah buat kuli, kerja buruh saja di Mesir. Mereka tidak pandai berperang dan mereka tidak tahu lokasi, situasi, keadaan di pergunungan itu. Mereka tidak tahu, saudara dan saudari. Tetapi bagaimana mereka sepohon kecil itu boleh menewaskan Mesir, menewaskan Firaun yang ditakut-takuti oleh semua bangsa pada waktu itu, dan menewaskan berjuta-juta askar yang mengejar-ngejarkan mereka. Sepohon pokok anggur yang kecil mampu menewaskan negara besar dan juga bangsa-bangsa lain di sekitar itu. Saudara dan saudari, kita tahu bangsa-bangsa di situ mereka saling berperang, mereka selalu berperang, mereka pakar berperang, pakar general dan sebagainya. Dan apatah lagi, itu adalah kubu mereka sendiri. Saudara dan saudari, kita susah mau serang tapi mereka senang untuk mempertahankan diri. Nah, dengan cara tak tahu macam mana pun, Allah yang membolehkan mereka menewaskan Mesir, menewaskan bangsa-bangsa. Nah, saudara dan saudari, ayat 11 sampai 13. Walaupun pokok yang begitu kecil, tapi pengaruhnya begitu besar. Mari kita lihat ayat 11. Bayangnya menedurkan bukit-bukit dan dahan-dahannya menutupi pokok sedar yang besar. Cabang-cabangnya menjala ke Laut Tengah, pucuk-pucuknya sampai ke Sungai Efrat. Mengapakah dan kita nampak 10 sampai 12 ini, walaupun pokok anggur ini begitu kecil, tetapi pengaruhnya boleh melalui, pengaruhnya boleh apa? Merentasi ataupun mendahului pokok-pokok bukit-bukit di situ. Nah, saudara dan saudari, sampai ke Laut Tengah di utara dan sampai ke Sungai Efrat di selatan. Nah, saudara dan saudari, walaupun mereka kecil, walaupun mereka lemah, tapi mereka mampu membawa pengaruh besar sampai utara dan sampai ke selatan. Nah, saudara dan saudari, inilah bila mereka sudah kuat, bila mereka sudah pandai, mereka ingat diri mereka sangat pandai. Saya teringat satu cerita dongeng dulu, ya. Cerita kanak-kanak, saudara dan saudari. Ada seekor musang dan seekor harimau. Pernah dengar kan, saudara dan saudari? Musang, satu hari musang pergi ke hutan berjalan-jalan. Dia minta harimau ikut di belakangnya. Harimau pun ikutlah, tengok mana yang musang mau pergi. Jadi tak kira ke mana jua musang sampai, wow, semua binatang, tak kira kambing kah, tak kira babi kah, tak kira kancil kah, dan siapa-siapa di hutan, apabila mereka nampak musang, mereka takut, mereka lari semua. Wow, bila musang nampak semua binatang lari, wow, dia pun rasa terapung-apung, dia pun rasa sombong. Rupa-rupanya semua binatang takut kepada saya. Akulah raja di hutan ini. Nah, saudara dan saudari, musang ingat dirinya sangat kuat, sangat pandai, sangat hebat, dan ditakut-takuti oleh semua binatang lain. Tapi betulkah sebenarnya dia yang kuat? Bukan, saudara dan saudari. Orang yang lain bukan takut kepada musang, tetapi takut kepada harimau yang berdiri di belakang musang. Betulkah? Dan saudara dan saudari, Israel pun sama. Bila dia sudah berjaya, bila dia sudah kuat, bila dia sudah memegang takhta, bila dia sudah berpengaruh besar, wow, Israel mula angkuh dan sombong. Dia ingat dirinya pandai, dia ingat dirinya hebat, dia ingat dirinya kuat. Tapi dia terlupa bahawa mereka bukan takut kepada dia, tetapi takut kepada Allah yang menaungi dan melindungi di belakang itu. Nah, saudara dan saudari, saya pun terfikir, Kristian hari ini pun sama. Kalau kita lihat, sewaktu kita baru percaya Tuhan, imbas kembali sikap kita pada waktu kita baru sahaja percaya Tuhan. Cukup rendah hati kan, betul kan? Apa-apa kita pun kata, saya tidak berapa pandai, tolong ajar saya, tolong pimpin saya, tolong bantu saya nak uliau, aku nak uliau, tolong saya. Itu sikap kita baru percaya Tuhan. Kita minta tolong daripada orang tua, minta tolong daripada pemimpin, minta tolong dari pastor dan reverend. Tapi selepas sekian lama kita sudah berada di gereja, kita mula angkat posisi. Kita mula diangkat sebagai guru. Kita mula diangkat sebagai pemimpin. Kita mula diangkat sebagai AJK. Kita mula diangkat sebagai pastor. Waktu itu kita sudah
Tidak nampak siapa-siapa dalam penglihatan kita. Orang Cina kata, mu chong uren. Tiada nampak sesiapa pun dalam mata kita. Kerana kita hanya nampak kemegahan diri, kepandaian diri, kekuatan diri. Sekarang saya sudah pandai. Saya tidak perlu dengar cakap dia. Saya tidak perlu dengar cakap orang tua lagi. Saya tidak perlu dengar cakap pastor lagi. Saya tidak perlu dengar cakap AJK lagi. Nah, ini adalah sikap kita sekian lama di gereja. Kerana kita ingat diri kita sudah pandai, sudah kuat. Oh, saya pernah ajar ini, saya pernah pimpin ini, saya pernah ikut ini, semua saya pernah. Apa lagi saya tidak pernah? Semua yang orang lain boleh buat, saya pun boleh. Nah, saudara dan saudari, ini adalah sikap keangkuhan dan kesombongan diri kita sewaktu kita sudah berjaya. Kita lupa satu resipi kenapa kita boleh berjaya. Kenapa Israel boleh berjaya. Mereka terlupa, iaitu di ayat 9, dua perkataan. Engkau membawa, ya, engkau membawa umatmu Israel. Nah, saudara dan saudari, rupa-rupanya Israel boleh berjaya hanya kerana Allah yang membawanya. Sama seperti kita. Kita boleh berjaya pada hari ini hanya kerana Allah yang membawa kita. Amin. Kalau bukan Allah membawa kita, siapalah kita? Siapa nak tengok muka kita? Betul tak? Nah, saudara dan saudari, oleh itu kita perlu selalu rendah hati. Rendah hati kerana kita langsung bukan apa-apa, saudara dan saudari. Bahkan kita sampah, bahkan kita tahi sebenarnya, saudara dan saudari, yang tidak berguna. Tetapi Allah yang membawa kita, yang mengangkat kita, yang menguatkan kita, yang meneguhkan kita. Amin. Nah, saudara dan saudari, kita nampak bila Israel sombong dan angkuh, apa yang berlaku? Ayat 13 dan 14. Mengapakah engkau merobohkan pagar di sekelilingnya? Kini sesiapa yang lalu di situ dapat mencuri buah anggurnya. Babi hutan memijak-mijaknya dan binatang liar pun memakannya. Nah, saudara dan saudari, bila Israel menjadi angkuh, menjadi sombong dan tidak lagi menyembah Allah, tidak suka Allah lagi, tidak mau dengar letel-letel daripada Allah, Allah menarik balik penaungan, menarik balik perlindungannya. Nah, buka pagar. Sekarang siapa-siapa saja, tak kira mana-mana bangsa di sekitar itu, semua boleh menawan mereka. Bahkan watak kecil seperti binatang-binatang pun boleh memijak mereka. Nah, saudara dan saudari, ini juga kita nampak. Bila kita sombong, kita akan ditewaskan. Masih ingatkan cerita dongeng lagi? Anak dan kura-kura. Ya, betulkah? Bila anak itu, dia rasa dirinya kuat, dirinya pandai, dia tidur. Jadi kura-kura menyeberanginya. Dan satu kali lagi, bila kura-kura pernah menang, kura-kura pun angkuh, pun sombong. Oi, saya mesti menang anak. Hari itu sudah berlumba, saya memang menang dia. Dan kali inilah anak menyeberangi, mendahului kura-kura. Nah, saudara dan saudara, ini mengingatkan kita, bila kita bersombong, itulah permulaan keruntuhan kita. Alkitab mengatakan bahawa keruntuhan berada di sebelum, atau kesombongan berada di sebelum keruntuhan. Bermaksud, sombong itu mendatangkan keruntuhan. Nah, saudara dan saudari, hari ini biarkanlah kita tahu bahawa kita sebenarnya tidak begitu hebat. Kita sebenarnya tidak begitu pandai. Kita sebenarnya tidak begitu kuat. Kita sebenarnya tidak begitu lihai. Nauliawai. Oh, kita ini tidak boleh. Hanya kerana Allah yang membawa kita. Amin. Hanya kerana Allah yang menempatkan pemimpin-pemimpin yang bawa kita. Amin. Nah, saudara dan saudari, kita perlu belajar contoh teladan daripada pemazmur di ayat 16, ayat 15 sampai ayat 20. Di situ dia dua kali kata, ayat 15, sama seperti semalam. Berpalinglah kepada kami, ya Allah yang Maha Kuasa. Pandanglah kami dari syurga, datanglah dan selamatkanlah umatmu. Ayat 20 pun cakap, pulihkanlah kami, ya Tuhan yang Maha Kuasa. Kasihanilah kami supaya kami selamat. Nah, saudara dan saudari, ini adalah satu contoh pertaubatan. Nah, bila dia bertaubat, kita lihat, adakah dia betul-betul ada hati bertaubat? Kita lihat apa yang dia cakap. Ayat 16. Pokok muda yang telah engkau jadikan begitu kuat. Nah, sekarang dia tahu, bukan mereka yang kuat. Dia gelarkan diri mereka sebagai pokok yang muda. Tetapi engkau yang menjadikan kuat. Nah, dia tahu, sekarang dia kata kami sebenarnya lemah, tapi engkaulah yang menguatkan kami. Nah, ayat 18, bangsa yang telah engkau jadikan begitu kuat. Sama juga, kami nak ulieh, tapi selama ini hanya engkau yang menguatkan kami. Nah, saudara dan saudari, ini adalah satu insaf. Insaf di mana meneliti diri sendiri. Oh, rupa-rupanya aku tak boleh. Bila kita nampak kebatasan diri,
baru kita nampak kekuasaan dan kemuliaan Allah. Kalau kita asyik-asyik nampak kepandaian diri, kita tidak akan nampak kekuatan Allah, saudara dan saudari. Yang kita nampak adalah kepandaian diri. Aku tu udah ulih jadi pemimpin. Aku tu udah ulih jadi pastor. Aku tu udah ulih jadi Tuhan. Nah, saudara dan saudari, ini adalah sikap kita yang angkuh, yang ingat diri kita lebih pandai daripada semua yang lain. Sehingga kita boleh kritik-kritik prestasi orang lain kerana kita rasa diri kita lebih pandai, lebih hebat daripada mereka. Nah, saudara dan saudari, Allah ingatkan kita. Dia yang menguatkan kita. Ya, saudara dan saudari, akhirnya ayat 19, dia betul-betul bertawabat. Dia kata apa? Tidak sekali-kali kami akan meninggalkan engkau lah. Kita selama beratus-ratus tahun kami telah meninggalkan engkau, tidak menyembah engkau, tidak mengagungkan engkau. Sekarang tidak lagi kami akan melakukan sedemikian. Sekalipun tidak akan berlaku. Biarlah kami hidup, lalu engkau akan kami puji. Betul-betul berputar 180 sudut, ya. Berputar 180 darjah daripada pertaubatan, dan mereka berpaling daripada dosa dan mereka kini mau hidup di depan Allah. Nah, ini betul-betul perubahan sikap yang ada. Nah, saudara dan saudari, hari ini kalau kita mahu belas kasihan Allah, kita perlu bertaubat seperti mana yang saya katakan semalam. Sikap dan tingkah laku perlu berubah. Kalau sikap dan tingkah laku tidak berubah, semalam saya kata tiada pertaubatan, maka tiada pengampunan. Nah, saudara dan saudari, hari ini kita belajar daripada pemazmur, betul-betul nampak kebatasan diri dan ketidakmampuan diri dan dosa diri, barulah kita boleh mengagungkan Allah, boleh melakukan apa yang Allah inginkan. Dan saudara dan saudari, biarkanlah kita sama-sama belajar daripada sejarah umat Israel. Hari ini kita perlu mengisytiharkan bahawa aku nak ulia, tang Tuhan tu nguluk kita. Saya tidak boleh, tapi Tuhan yang memimpin kami, yang menguatkan saya. Dan yang kedua, kita boleh berdoa bahawa ampunilah saya, kasihanilah saya, dan bantulah saya untuk berubah. Jom, ubah mai kita itu. Ya, saudara dan saudari, mari kita berdoa. Ya Bapa kami di syurga, kami bersyukur sekali lagi melalui sejarah orang Israel, Engkau mendatangkan tamparan yang besar kepada kami. Rupa-rupanya selama ini kami tak boleh, selama ini kami tidak kuat, hanya kerana Engkau yang membawa kami, yang menguatkan kami, yang mengangkat kami, yang menyebabkan kami menjadi pemimpin, menjadi AJK, menjadi pastor, menjadi kuat. Tapi saudara dan saudari, kalau bukan Engkau, siapalah kami ini? Bantulah kami supaya kami tidak angkuh, tidak sombong, tidak saling mengkritik antara satu sama lain. Dan Bapa kami, bantulah kami supaya kami tidak rasa diri kami lebih pandai, lebih hebat daripada orang lain. Biarkanlah kami selalu memegang hati yang merendah hati, supaya Engkau menunjukkan kewibawaan dan kekuasaan-Mu yang luar biasa di atas kami. Supaya orang bukan nampak kami, tetapi nampak Allah yang di belakang kami. Bapa kami bersyukur Bapa, Engkau betul-betul memberi peringatan yang kuat kepada kami. Bantulah kami untuk bertaubat. Selama ini kalau mulut kami selalu kritik, mulut kami selalu cakap yang tidak membina, selalu cakap yang komplain, ampunilah kami. Kami komplain kerana kami ingat diri kami lebih pandai, lebih bagus, lebih kudus daripada orang lain. Sebaliknya, sebenarnya kami langsung tidak. Bapa, ampunilah kami supaya kami boleh mempunyai hati yang suci dan kudus, mulut yang suci dan kudus, tangan dan kaki yang suci dan kudus, fikiran yang suci dan kudus, supaya kami boleh menjadi seorang yang diperkenankan oleh-Mu. Biarkanlah kami belajar daripada pemazmur supaya tidak lagi kami meninggalkan Engkau sekali-kali lagi Bapa. Berkatilah setiap kami supaya kami menjadi orang kudus, gereja menjadi kudus, negara ditransformasikan. Terima kasih Bapa kerana mengabdi doa kami. Dalam nama Yesus Kristus yang Maha Berkuasa kami berdoa. Amin. Tuhan berkati saudara dan saudari.